So kita mulakan kisah kita dengan seorang lelaki yang bernama Giles Tettrell. So Giles ni dia baru sahaja bercerai dengan isteri dia. Okay, walaupun pada awalnya Giles ni seorang yang boleh kata bahagialah dengan isteri dia, tapi disebabkan beberapa perkara yang tidak diizini, maka mereka pun bercerai. Tapi walaupun bercerai, diorang still ada good relationship punya contact lah. Okay, so Giles ni lepas berapa lama dia tak nak, orang kata tak nak fikir ataupun tak nak sentuh dalam bab-bab perhubungan ni. Dia tak nak tahu pasal any relationship pada masa tu. Sampailah satu tahap yang ramai member-member dia cakap, kau dah lama kesorangan, why don't you start to open himself out there lah, orang kata kan, kira bagi dia available lah dekat luar sana. So Giles ni pun terfikir like, betul juga apa kata member aku ni. Aku pun dah lama bersorangan, tak ada partner ke apa dengan aku. So maybe I should try lah. Okay, should try go out, go on dating lagi and all that. Okay, fine. So apa Giles buat is that, pada masa tu diorang tak ada lah macam zaman kita sekarang yang ada WhatsApp lah, Facebook lah, Instagram lah, apa benda tu semua. Okay, bukan kata tak ada, sorry, bukan nak kata tak ada, tapi time tu belum lagi sampai tahap tu lagi, masih awal lagi. Okay, so Giles ni pun macam fikir, okay lah, aku try. Masa time tu famous dating website ni dekat US. So Giles ni buka satu account dekat dating website dengan harapan dapatlah mencari pasangan. Okay, and lepas berapa lama mencari, check background semua, nak make sure yang dia kena dengan perempuan yang dia berkenan, akhirnya dia bertemu dengan satu perempuan yang bernama Sheena. Okay. So Sheena ni dia rasa macam interesting kat perempuan ni kan, dia punya profile dia semua kan. So time tu semua tahap baca profile saja. So dia macam and then paras rupa pun elok kan. So dia macam mungkin aku should try Sheena ni. So Giles pun drop message dekat Sheena, kata boleh berkenalan ataupun mungkin boleh keluar untuk makan malam dan semua tu. And Sheena pun reply balik, kata okay, sure, why not. So Giles pun macam excited lah. Okay, finally mungkin inilah saat-saat yang dinantikan lah untuk Giles ni. Finally dia ada pasangan yang dia boleh keluar bersama. So Giles pun beritahu, okay, so maybe I can fetch you around this time, certain time. Okay, Sheena pun cakap okay, boleh, tapi disebabkan baru berkenalan, so Sheena ni dia a bit paranoid. Dia bagi tahu Giles, dia a bit paranoid untuk bagi tahu address dia, tapi dia akan bagi tahu macam mana jalan-jalan nak menghala ke rumah dia. Okay, so dia tulislah, okay, kena ikut jalan ni, jalan tu semua. And then sampai satu tahap Giles akan berjumpa dengan satu garage. So macam rumah-rumah dekat rumah-rumah Mak Saleh ni kan, diorang ada garage tempat diorang simpan kereta ataupun perkakas ke apa benda kat dalam tu, macam storage lah. So dia kata, so according to Sheena, kau follow semua instruction ni untuk ke rumah aku, dan sampai satu tahap kau akan jumpa satu garage di mana pintunya di belah kanan akan terbuka supaya Giles boleh masuk, and then jumpa Sheena di belakang rumah Sheena lah. Okay, so Giles pun macam rasa pelik at first, macam kenapa bagi aku address macam ni kan. Tapi Giles pun sebab dia terlalu into the moment, so dia macam okay, tak kisah lah, lantak dia. Mungkin sebab yelah, aku pun baru nak berkenalan dengan dia, so aku mungkin dia risau kokot aku akan buat apa-apa kat dia. So Giles pun tak kisah, dia pun okay lah, aku akan ikut arahan dia. So Giles pun get ready malam tu kan, berhias cantik-cantik, make sure dia dress properly, perfume semua bagai kan, bagi nampak cool lah kan. So okay, fine, Giles pun dah ready. Dia pun naik 4x4 dia. 4x4 dia ibarat macam Ford Ranger ke ataupun Hilux ke, yang kereta 4-wheel drive tu lah, senang cerita. So Giles ni pun follow instruction yang diberi oleh Sheena. Okay, follow sampailah dia tiba dekat garage yang Sheena bagi tahu tadi, yang di mana garage ni di belah kanan akan ada pintu terbuka sikit supaya Giles boleh masuk, and from the garage dia akan masuk ke pekarangan rumah Sheena lah di bahagian belakang. So Giles pun macam dah lah, lampu tak buka dalam garage ni, lepas tu nak kena merangkak masuk. Tapi Giles tak fikir apa-apa, dia pun
switch off engine dia, turun daripada kereta dia and menghala ke arah garaj tersebut. So setibanya dia di garaj tu, okay, so dia bayangkan pintu garaj terbuka separuh. Dia ibarat macam tahap yang bawah lah kan. So Giles kena merangkak masuk. And then dia bangun, dia tengok, dia macam lampu dia ada tak ada. So dia macam malap-malap sikit. Giles nampak macam satu garaj tu penuh dengan plastik tau. Lantai dengan plastik, dinding-dinding semua dengan plastik. Dan nampak ada satu meja dekat tengah. And belakang meja tu ada macam peralatan tau. Peralatan macam tukul lah, gegasi pula, Gergaji. And then segala macam lah, macam weapon dah ada kat situ kan. So Giles macam pelik. Tapi Giles tak nak fikir apa-apa. Dia kata mungkin ada renovation ke apa yang Sheena tengah lakukan dalam garaj ni. So dia abaikan dan dia teruskan perjalanan. Seeloknya dia berjalan ke depan, tiba-tiba dia kena hentak dari belakang dan Giles pun jatuh, guys. Alright, so Giles pun jatuh dengan kesakitan di belakang dia. Dia macam, oi, apa dah jadi ni? Giles pandang belakang, ada satu orang yang berbadan besar. Alright, berbadan besar, bertopeng hoki tau. So kalau korang tengok topeng hoki yang apa cakap macam cerita apa tu, Halloween, aku tak sure Halloween ataupun apa nama watak lagi satu, Jason. So lebih kurang macam tu kan, bertopeng hoki tu, berwarna emas kehitaman macam tu lah. Okay, dengan pegang batang pipe. And dia berdiri di belakang Giles. So kononnya hentakan pertama patutnya Giles patut pingsan lah. Tapi dia tak pingsan, dia separuh sedar. And dalam kesakitan, time dia nampak manusia yang tengah berdiri di belakang dia, Giles pun panik lah. So Giles berdiri and nak cuba lari. Tapi elok dia nak berlari ke arah exit yang garage door tadi tu, Mamat ni, yang lelaki yang pukul Giles ni, ada pistol dekat tangan dia and menghala ke arah Giles. Okay, so Mamat ni beritahu, alright, kau better kau tundukkan kepala kau ke bawah, okay, and kau just ikut arahan aku kan, sambil mengacukan pistol kat Giles lah. Giles pun dah macam okay, relax. And Giles pun tunduk, pegang kepala dia dan menghadap ke lantai, macam sujud lah, macam sujud yang tu lah. Okay, macam sujud yang tu. So dalam ketakutan Giles macam fikir, aduh, habislah aku. The best part is Giles tak beritahu sesiapa pun dia pergi mana. So kalau kata malam ni Giles mati, habis lah, tak ada orang akan cari dia. So Giles fikir lah, bodoh aku, kenapalah aku tak buat any note ke apa kan. So tu dah satu hal lah. So Giles dalam keadaan takut, dalam keadaan panik, dia macam tak tahu nak buat apa lah. Okay, and Mamat ni yang attack Giles ni, dia pun start prepping barang-barang yang dia nak buat. So dia ni dalam proses nak membunuh Giles tau. Okay, dia dah start prepare dia punya pisau lah, dia punya gergaji lah, semua benda tu. So Giles pun fikir. Akhirnya Giles buat keputusan yang dia tak nak mati dalam keadaan macam ni tau. So apa Giles buat, dia berdiri balik, dia ambil kesemua tenaga yang dia ada. Dia berdiri dan dia bagi tahu Mamat tadi tu, no, I will not go down like this. Kira aku takkan mati macam ni, aku nak keluar. And Mamat ni tak expect pun yang Giles akan bangun. So apa lagi, dia ambil pistol balik, dia acu balik lah dekat Giles. Dia like, again, get down and do not move. Dia bagi tahu Giles, okay, jangan bergerak, tunduk balik macam kau tunduk tadi. Giles angkat tangan balik. Tapi kali ni berbeza sikit. What happened is that Giles serbu Mamat tadi tu. Walaupun Mamat tu berbadan besar, dia serbu, dia tangkap pistol yang ada di tangan Mamat tu and try tolak ke atas lah. Dia tolak, and bila dia pegang pistol tu, dia terasa macam, ini pistol plastik. So dah kantoi lah. So Mamat yang nak bunuh dia dah kantoi lah tu pistol plastik. So Giles pun tepis pistol tersebut, and then Giles start to attack lah. Attack Mamat badan besar ni. Tapi attack dia macam tak berbaloi lah, sebab Mamat ni memang besar gila. Giles dikecil oleh orang dia. So ibarat macam tak rasa apa-apa lah Mamat besar ni. So Mamat besar ni pun apa lagi, dia pukul si Giles, dia hentak dia dengan batang pipe again, dekat kepala lah, dekat badan. Tapi Giles disebabkan semangat yang dia ada tadi tu, dia tak pengsan. Dia cuba nak melarikan diri. So apa terjadi time tu, Giles dah dekat atas lantai and Mamat ni tengah pukul. And Giles nampak yang laluan exit yang dia nak kena keluar tu. So Giles
kumpulkan balik tenaga yang dia ada, baki tenaga yang dia ada. Dia tolak si Mamat ni, okay, dia tolak dia sekuat yang boleh, and dia melarikan diri ke arah exit garaj tadi tu. So dia merangkak keluar, and elok dia merangkak keluar disebabkan semua excitement yang berada dalam garaj tadi tu. Tiba-tiba baru dia start rasa sakit di badan dia tau. Kaki dia dah tak boleh nak bergerak, dia dah start lemah, and slack, dia jatuh dekat depan pintu garaj tu. Dia macam memang dah tak ada tenaga lagi tau. So dia cakap, I cannot do this. Okay, dia dah start merangkak keluar, and elok sebelum dia sempat keluar, kaki dia kena tangkap dengan Mamat tu tadi tu, and try nak tarik dia ke dalam balik tau, dalam garaj tu. So just start lawan balik lah, tak nak masuk. And again, kira Jal ni bernasib baik banyak kali lah. Dia kumpulkan tenaga dia balik semula, and dia berjaya melawankan diri dia, pukul Mamat tu balik, and dia start larikan diri ke arah tempat yang ada, boleh katakan macam bandar kecil lah dekat Edmonton. Okay, dia macam ibarat macam kedai-kedai lah, macam kita ada warung-warung mamak semua macam tu lah. Tapi masalah dia, banding kita yang kat sini dengan kat sana, kat sini kita ada 24 jam punya kedai, diorang kat sana tak ada. Okay, tapi boleh dikatakan busy sikit lah street tu kan. So dia lari menghala ke arah tempat yang boleh dikatakan ramai orang, and dia perasan di belakangnya dia nampak Mamat yang tengah pakai hoki mask ni masih kejar dia tau. So dia lari sampai tahap dia tiba di satu tempat ni, di mana dia macam junction ni area, dan dia ada tempat berjalan kaki semua, and dia terserempak dengan dua couple yang tengah berjalan ke arah dia. So Giles ni pun melarikan diri dia ke arah couple ni, and bagi tahulah, tolong aku, Mamat ni nak bunuh aku. Okay, please help me kan. Dia dalam keadaan yang injured, dengan badan sakit semua, dah tak ada tenaga dah. And apa yang buat benda ni interesting is that Giles nampak dari jauh Mamat ni yang attack dia tadi tu berlari ke arah couple tu dengan dia. And the best part is Mamat ni pandai pula berlakon. Dia cakap, bro, alamak, aku gurau-gurau dengan kau kat garaj, datang balik. Alah, kau ni kau sensitif sangat lah, kau lari kenapa, ini gurauan dia, come on. So pasangan tadi tu, yang si Giles lari dekat dua couple ni tadi tu, so diorang rasa macam pelik lah. Adakah kita bakal kena rompak ke dengan diorang, ini some kind of prank ke apa. So lelaki yang couple ni lah, seorang lelaki ni bagi tahu Giles, ni masalah kau settle sendiri, aku tak nak tolong, aku tak nak terlibat. So Giles pun macam tolong merayu, tapi couple ni decide to abaikan dia and proceed dengan perjalanan diorang lah. And Giles dah macam duduk kat situ, dah terfikir, shit, dia dah stuck lah. Tapi Mamat yang hoki tu masih tunggu dari jarak jauh. Dia sorok lah, tapi dia balik ke garaj dia and tunggu Giles dekat sana. Sebab kereta Giles kan ada dekat depan pintu garaj tu. So dengan harapan bila Giles balik, dia akan serang lah. So Giles again kumpulkan segala tenaga yang dia ada. Dia berjalan balik ke arah truck dia. Okay, tapi pelan-pelan lah, senyap-senyap. Okay, and then sambil tu dia perhatikan dekat garaj tu, dia nampak Mamat yang bertopengkan hoki mask tu masih berjalan tau, ke hulu ke hilir, menunggu Giles untuk pulang ke tempat tu. So elok saja Giles sampai kat situ, Giles pun cepat-cepat buka pintu 4x4 dia, masuk dalam, lock, start kereta tu, and ciao dari situ. So memang Giles bernasib baik. Dia patutnya mati malam tu, tapi disebabkan semangat yang dia ada tu, dia tak berjaya dia tak berjaya dibunuh, and dia berjaya melarikan diri. Alright, so that is part 1 of the script tau guys. Dia will get interesting. Korang stay with me, it will get interesting. Okay, so Giles ni dah selamat, everything out. Tapi masalah is that Giles ni tak report polis, tak bagi tahu siapa-siapa. Sebab apa? Giles malu yang dia kena catfish. Yes, catfish. Catfish ni, so basically dia kena tipu lah. Dia kena tipu yang dia percaya yang perempuan yang ada dalam dating website tu adalah perempuan yang betul-betul nak keluarkan dia, padahal dia kena kencing. Okay, so Giles disebabkan rasa malu dengan situasi tersebut, dia tak nak report polis, dia tak nak apa, dia berdiam diri saja. Okay, so that's part 1. So part 2 of the script, this is where things will get interesting lah. Okay, and
penghujung dia will get even more interesting. So now it's for part 2 punya script. Alright guys, so sekarang kita di part 2 of the script. So kisah ni berkisarkan oleh seorang lelaki yang bernama John Brian Altinger. Okay, ataupun nama manja atau nama samaran dia Johnny lah. Okay, ramai orang-orang pejabat dia biasa memanggil dia Johnny ataupun John, mana-mana satulah. Tapi sebabkan jalan cerita, so aku panggil dia John saja. Okay, so John ni bekerja di sebuah oil field manufacturing equipment. So John ni berumur 38 tahun. Alright, and dah lama single. Alright, sama case macam si Giles tadi. So member-member dia semua cakap lah, John, maybe kau patut ada partner semua benda tu kan. John pun macam pada awalnya macam tak berkenan lah dengan semua benda ni kan. Dia memang fokus dia kerja sahaja. Tapi akhirnya John mengalah, and dia pun macam okay lah, fine, aku try mencari seseorang lah. Okay, so macam Giles juga, John buka satu account dating website, okay, dengan harapan mencarilah pasangan, kononnya pasangan hidup lah. Okay, so lepas browsing profil-profil semua perempuan-perempuan yang ada dalam dating website tu, akhirnya John jumpa dengan satu perempuan yang dia berkenan. Okay, perempuan ni bernama Jen. Okay, so dia baca profil, dia tengok gambar wajah Jen ni, dia macam berkenan lah, tertarik. So okay, John pun start sekarang message dekat Jen ni, kata macam tadi macam Jas lah, jom jumpa makan malam ke apa ke kan. So Jen pun respon dalam keadaan yang baik. Okay, cakap okay sure, why not, let's do this lah. Okay, so John pun excited. Dia pun macam okay fine, what time should I pick you up, pukul berapa semua, okay, kat mana address dia. So Jen dah bagi tahu, okay, datang pukul 9, contoh pukul 9 lah. Datang pukul 9, and then sama kes macam Giles tadi, Jen ni pun bagi instruction yang sama. Dia tak bagi full address, tapi dia bagi arahan untuk macam mana nak pergi ke rumah dia. So sama lah arahan dia kan, kau kena ikut jalan ni, jalan tu, sampai satu tahap kau akan berjumpa dengan satu garaj dengan pintu yang separuh buka. Okay, John pun again macam Giles rasa macam ini pelik. Okay, selalunya orang akan bagi address, tapi John pun fikir okay, ni first time diorang berkenalan, mungkin Jen ni pun takut nak panggil orang yang dia tak kenal ke rumah dia. So dia bagilah arahan macam ni. So John pun cakap okay fine, I'll follow your instruction. Okay, so Jen pun okay, agree. John pun fine, tak ada, it's on. John pun bersiap semua macam tadi aku cakap, and cantik-cantik berhias, perfume apa, rambut semua bagi steady ya. Okay, so John pun, tapi beza John dengan Giles. John bagi tahu member dia, sekiranya aku menghilangkan diri ataupun kira tak jumpa ke apa, that means aku mungkin dah mati ataupun kena culik lah. So ini arahan yang diberi oleh perempuan ni. So kalau apa-apa terjadi, korang follow lah instruction ni. So John bijak sikit lah, dia bagi tahu member dia. So okay fine, so John pun menghala ke rumah Jen ni based on instruction yang diberi. Tapi John sampai terlebih awal. Patutnya pukul 9, John sampai dalam 8.15, 8.30 macam tu lah. So John nampak dekat garaj tu, lampu masih macam bernyala dalam garaj tu. So John pun cakap okay lah, mungkin dia tengah get ready ke apa, dia dah ada dekat garaj tu. So John pun tutup kereta dia and menghala ke arah garaj, dan dia merangkak masuk. And again sama macam Giles tadi, dia nampak semua bilik-bilik tu semua penuh dengan plastik, penuh dengan equipment yang macam pisau, tukul lah, apa benda semua, meja lah, apa bagai. And tapi beza dia, John tak kena hentak ke apa, tapi dia jumpa dengan satu lelaki yang berbadan besar ni. And lelaki tu intro diri dia dengan nama Harry. Okay, so Harry pun bagi tahu John, kau John kan, Jen patut jumpa dengan kau kan. So John pun macam yes Jen patut jumpa. Kau siapa? So Harry pun cakap, oh aku kontraktor interior design, Jen bagi tahu call aku. So aku tengah nak set up. So besok bila aku buat kerja pembaik pulihan, kira semua benda dah ready lah untuk benda. So John pun tak fikir banyak. Dia, oh okay,
Alright, so aku nak masuk lah, pergi jumpa Jen. Yang Harry cakap, oh tunggu tu, tadi Jen kata dia tak ready lagi. Dia kata kalau ada sesiapa yang datang, suruh tunggu dulu, and bagi dalam 20 minit macam tu, and then boleh datang balik lah, sebab dia tengah ada hal sikit. So dia bagi tahu John macam tu lah. So John pun macam, oh 20 minit okay fine. So John pun merangkak keluar and masuk kereta dia, and dia pergi pusing-pusing dulu lah selama 20 minit. So lepas 20 minit tu dah selesai, dia datang balik dekat garage tadi tu. Kali ni berbeza sikit. Okay, apa yang dia nampak dekat garage tu dah tak ada lampu, memang gelap. So dia macam fikir, okay, mungkin Mamat Harry ni dah tak ada kat situ. Dia pun rasa macam lega, sebab dia memang malas nak jumpa si Harry tu. Dah lah lain macam perangai dia, nampak suspicious. Tapi lepas dia tengok kat dalam garage dah gelap, dia pun macam okay, proceed lah. So John ni pun proceed masuk ke dalam garage tu. Dia merangkak masuk, and then dia tak nampak kawasan sekeliling dia sebab gelap. Tapi dia dapat tahulah cara jalan tu nak menghala ke pintu rumah belakang tu. So John pun berjalan sekali macam tadi, dia kena hentak dari belakang, guys. So John kena hentak again, tak pengsan. Sumpah Mamat ni fail sah. Mamat ni memang fail dalam buat orang pengsan. So John tak pengsan, tapi dia again baru sedar, and dia nampak Mamat. Tapi kali ni Mamat tak pakai topeng, dia memang nampak Harry tau. Okay, so macam dia macam terkejut lah, macam oh my god, why are you doing this to me kan. So Harry pun explain, dan ni semua satu perangkap, dia memang nak bunuh si John ni. So John pun dah tak tahu nak buat apa. John cuba melawan untuk melarikan diri, tapi tidak berjaya. So bermacam ada pergaduhan lah. John elak ni tumbuk, tapi sebabkan Harry berbadan besar, dia tak rasa apa-apa. Okay, and Harry ni continue untuk hentak-hentak, and then John dah ada kat atas lantai lah, cuba nak mengelak kan. Dia block muka dia, kepala dia semua kan, tapi badan dia semua dah kena lah, banyak lah dengan Mamat ni. So bla sampai satu tahap, John punya tangan dari yang mengelak kepala dia terlepas, and batang besi pipe tu kena direct kat muka dia. Rabak lah muka dia automatically kan. And at that moment, John dah dapat rasa yang that's it lah, habis, gone. So what happened is that the final blow, Harry bagi one shot sekali pukul, and akhirnya John pun mati. Dan this tempat dia boleh kata psycho sikit lah. Harry pun cakap, kalau aku tahu, aku buat main game sikit dengan Mamat ni. Ini dah cepat sangat ni, aku dah bunuh dia kan. Macam tak best lah. Macam dia tak dapat satisfaction yang dia nak tau. So okay fine, benda dah jadi, Mamat ni dah mati. So what happened was, dia ambil mayat si John ni, dia kerat beberapa bahagian, dia masukkan dalam plastik yang semua dalam keliling rumah tu, dia balut semua, dan dia pergi ke kata, dia bukan longkang tau, macam mana dia sewer area lah, okay, sewer area. Dia macam ibarat macam longkang besar tu, dan dia buang semua bahagian-bahagian mayat tu ke dalam longkang tersebut. Okay, dia macam cakap kalau korang tengok Dexter, cara dia buang mayat semua lebih kurang macam tu lah. So dia balut semua mayat dalam plastik dan buang dalam longkang tersebut. And kisah John habis macam tu je lah, dia dah mati. So keesokan harinya patutnya John masuk kerja, tapi John tak masuk kerja. So semua rakan sepejabat dia kata, kalau apa-apa terjadi kat John, dia tak muncul ke tak apa ke, follow instruction ni. So apalagi member John ni bagi tahu pihak polis yang benda ni terjadi, and pihak polis semua pergi dekat garage yang instruction diberi kan, sampai ke garage tersebut lah. So sampai garage tersebut, obviously tak ada siapa kat situ. So okay fine. So apa yang pihak polis buat is diorang melakukan lebih investigation. Alright. And di sini di mana bahagian skrip tu habis macam tu sahaja. Okay, habis macam tu je, habis dengan kematian John. Tapi in reality is that investigation was going on dengan kes ni. Okay, penyiasatan masih berlaku. So what happens that pihak polis try detect milik siapa garage tersebut. So diorang buat investigation, check, and rupanya garage ni dimiliki oleh seorang lelaki muda pada masa tu. And sewa lah, masih sewa garage tu. The best part on this garage tu epic tu. So dia hanya sewa garage tersebut untuk melakukan pembunuhan tersebut.
And korang takkan percaya siapa milik garaj tersebut. So, this is where it gets interesting. So, garaj tersebut dimiliki oleh Mark Andrew Twitchell. Yes guys, so Mark ni dia pemilik garaj tersebut tau. So, what does this mean? Adakah ada orang lain yang menggunakan garaj tersebut untuk melakukan pembunuhan tu? So that was what polis semua fikir benda tu terjadilah. So polis pun approach Mark, and Mark pun dia comply. Dia bagi tahu yang dia memang buat garaj ni supaya dia nak buat series film dia. Okay, dia memang follow lah semua benda, prosedur polis. Dia masuk untuk interview semua. Dia kata dia tak tahu pun pasal insiden pembunuhan semua bagai. So fine. So polis macam buntu lah, macam jam. Okay, lepas tu diorang pun check dating site tu, yang diorang dapat tahu Sheena dengan Jan ni obviously tak wujud lah. Tak ada orang pun bernama Sheena dengan Jan ni. So akhirnya Giles menyenyapkan diri dia punya lama. Akhirnya disebabkan dia dah tahu kes ni sedang berleluasa, Giles pun approach diri dia ke pihak polis, and dia bagi tahu benda ni pun terjadi kat dia. So banyak investigation berlaku, pihak media semua dapat coverage benda ni. Lepas check, akhirnya tak ada sesiapa pun yang bernama Harry ataupun bertopeng, yang mamat bertopeng hoki mas tu. So semua ni dilakukan oleh Mark Andrew Twitchell. Yes guys, so dia ni lelaki yang bertanggungjawab atas pembunuhan John. Alright, disebabkan dia terlalu taksub dengan series Dexter ni, dia nak rasa sendiri apa perasaan membunuh orang yang betul. So instead of just sekadar research atau membaca, John ni pergi the next level. Mark ni pergi the next level dengan melakukan aksi pembunuhan tu dengan sendiri. So apa yang tertulis dalam skrip tu adalah perbuatan dia pada dua orang ni tau. So Giles ni memang dia terlepas sebab dia bernasib baik lah. So John ni sahaja yang tak lepas lah, memang mati. So pihak polis pun tangkap dia, and bahan bukti semua ada dengan dia punya cap ibu jari semua benda tu. So Mark ni didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman 25 tahun penjara. Okay, so in the end, this is bagi aku paling mind blown lah. Time aku first baca pasal story ni, aku tak expect pun Mark ni, yang pembuat film ni, salah seorang pembunuh. Okay, aku ingat orang lain, dan sekali memang betul-betul dia yang melakukan pembunuhan tersebut. Right, so memang dahsyat gila dia punya taksub dengan satu series ni, and dia nak make sure that movie yang dia bakal buat kira dapat feel and moment. Okay, sampai satu tahap dia sanggup untuk melakukan pembunuhan tu sendiri, just so that dia dapat experience benda tu. So memang mind blown lah guys. So itu adalah cerita pada hari ini, alright, which is bertajukan The Kill Room. Okay, so aku harap korang terhibur dengan jalan cerita pada hari ini. And aku tahu boleh story ni panjang enggak lah, tapi aku harap korang dapat rasa macam aku tak expect selama ni. Aku haraplah jalan cerita aku dapat memberi kesan macam tu dekat korang. And also aku nak masukkan sedikit pengajaran dalam seluruh jalan cerita ni. Number one is, bila melakukan sesuatu, jangan terlalu taksub. Okay, biarlah dalam keadaan sederhana. Janganlah sampai satu tahap yang macam Mamat si Mark ni, dan sampai nak bunuh orang supaya dia dapat rasa feel untuk buat film tu. Itu satu. And yang kedua, bila bab-bab dating site ni, please make sure that kalau yelah, kita kat dating site ni, kita tak tahu siapa pihak yang sebelah sana. Boleh jadi orang tu direka-reka untuk macam ni lah, kes membunuh, kes kena colik, kena rompak, semua benda tu. So do a proper background check, ataupun paling busuk sekali buat macam John lah, beritahu member-member that yang nak jumpa orang ni ke apa ke kan. So kalau in the event anything happen, adalah orang yang nak mencari. Okay, so kat luar, korang yang kat luar sana, sentiasa ingat
Nombor satu, menjaga kesihatan diri, jangan terlalu taksub, and also sentiasa berhati-hati bila it comes to dating site ni. Banyak sangat insiden catfish kat luar sana. Okay, so macam biasa, aku harap korang terhibur dengan story hari ni. Okay, insyaAllah aku akan try upload lebih banyak lagi kisah-kisah macam jenayah ataupun paranormal ataupun misteri. Alright. And also aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber baru aku kerana sudi subscribe ke channel aku. Aku harap dengan jalan cerita aku yang aku kongsikan dengan korang dapat menghiburkan korang lah. Okay. And also kepada korang yang mana view channel aku tapi masih belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe di bawah, and also the bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu lebih awal. Okay. And also kalau korang suka pada video hari ni, jangan lupa tinggalkan butang like di bawah. Okay. And kalau korang ada apa-apa pendapat ataupun ada cadangan supaya aku boleh memperbaiki cara aku menceritakan jalan cerita, korang boleh drop kat komen bawah, ataupun korang boleh kongsikan pendapat korang di social media aku, di Facebook, Instagram ataupun TikTok. And seperti biasa, korang kat luar sana stay safe, stay healthy, and as always, Assalamualaikum.